Boleh ya? Okey. Assalamualaikum dan terima kasih kepada media. Ini adalah berkenaan isu melibatkan COVID-19, melibatkan total lockdown. Di mana hari ini saya selaku Presiden Ikhlas Malaysia bersama dengan NGO gabungan, wakil NGO gabungan, di mana ada 3 perkara kita nak bawa dalam isu ni. Ini melibatkan total lockdown dan melibatkan vaksin, vaksin rumah ke rumah. Yang ketiga, PRU 15 perlu ditangguh sehingga 2023. Okey, hari ini kita lihat melibatkan isu PKP dan sebagainya sejak tahun 2020, di mana kerajaan Perikatan Nasional telah menjalankan satu tanggungjawab yang begitu bagus, di mana kita lihat Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin suatu PKP 1.0, kita lihat berbagai kemudahan dan bantuan disediakan kepada rakyat. Kita lihat dari peniaga kecil, tak kira bahagian industri, PKS dan sebagainya, dan melibatkan rakyat juga, di mana memberi peluang pekerjaan dengan ada skim bantuan, berbagai bantuan termasuk penjana dan sebagainya. Kita lihat flow dia memang cantik. Dari awal memang dah cantik tahun lepas. Dan baru-baru ni kita lihat tahun 2021 ni, kita lihat memang ada masalah sikit. Punca dia bukan disebabkan Perdana Menteri kita, disebabkan tekanan politik, berbagai tekanan politik. PM kita nak fokus politik ke nak fikir masalah rakyat? Jadi kita sebagai satu badan NGO, kita nak pastikan mana-mana pihak janganlah menekan sangat Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau melibatkan isu COVID-19 ni, beliau telah menjalankan satu tugas dan tanggungjawab yang begitu jelas dan bagus. Jadi kita harap dalam isu ni janganlah ada pihak pergi bantai PM macam-macam dalam Facebook. Kita lihat bila Perdana Menteri kita upload dekat Facebook je, semua main bantai. Begitu juga dulu waktu zaman Najib. Bila Najib jadi Perdana Menteri, semua bantai. Semua bantai PM. Apa PM masuk dalam Facebook, kita boleh lihat komen ni Perdana Menteri kita, bila komen, semua bantai. Semua tanggapan negatif je. PM upload apa pun semua negatif. Semua tak betul. Jadi dalam negara kita, siapa jadi PM pun semua tak betul. Kita khawatir hari ni rakyat akan jadi mangsa disebabkan segelintir cyber trooper ni attack Perdana Menteri. Siapa jadi Perdana Menteri pun tujuan mereka nak jatuhkan Perdana Menteri. Mereka ni lebih zalim daripada Israel. Kita lihat hari ni cara mereka. Benda baik pun dia kritik, tak boleh terima, kutuk. Ini yang berlaku hari ni. Jadi saya harap Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Multimedia Komunikasi perlu ambil tanggungjawab. Walaupun Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi tak kisah, tapi tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Multimedia ni perlu pikul tanggungjawab ni dalam isu ni. Hari ni kita tengok dulu Datuk Seri Najib, bosku, bantai, semua bantai. Apa Najib upload semua bantai. Hari ni pula semua puji. Ini yang berlaku hari ni. Kita perlu ambil berat dalam isu ni. Jadi melibatkan isu PKP ni, saya harap sebab kenapa hari ni PKP yang melibatkan 2.0 ni kenapa macam celaru sikit? Sebab tekanan daripada peniaga, tekanan daripada industri kilang-kilang besar ni. Jadi kena jaga banyak hati ni. Kerajaan perlu jaga, ambil hati banyak pihak. Disebabkan tu ada celaru sikit. Jadi saya minta hari ni, kita minta mohon supaya kerajaan buat satu total lockdown
minimum sebulan perlu total lockdown. Dan kita juga minta supaya kerahkan Kementerian Kesihatan mengikut daerah buat vaksin rumah ke rumah. Kementerian Kesihatan kena turun rumah ke rumah buat vaksin. Cocok. Tak perlu kita tunggu daftar baru, nak tunggu term ni, semua memang akan jadi banyak masalah. Kalau betul-betul vaksin ni berkesan, kerahkan anggota ni pegawai Kementerian Kesihatan ni mengikut daerah. Kita pergi rumah ke rumah. Waktu kita total lockdown tu, dah tentu semua duduk dalam rumah, tak ke mana. Jadi kita melaksanakan vaksin ni. Ini yang cara saya nampak yang akan membantu kerajaan dalam isu ni. Besok jangan ada pihak pergi bantai PM macam-macam. Oh, kenapa hari ni kerajaan tak buat tu, tak buat ni, dah ramai dah mati dan sebagainya. Salahkan kerajaan pula. Jadi nak tak nak, kita minta kerajaan jalankan tugas yang patut, yang boleh menyelamatkan nyawa rakyat kita ni. Kita tak nak terancam macam di negara India. Ramai dah mati. Kita, negara kita kecil je. India benua besar, ini kita kecil je. Jadi kita perlu bekerjasama, bantu Perdana Menteri kita. Jangan pandai-pandai ada pihak bagi tekanan, berbagai tekanan, termasuk juga pemimpin parti politik. Jangan fikir politik je. Bagi peluang kepada Perdana Menteri kita ni menjalankan tugas, selamatkan nyawa rakyat ni. Nyawa rakyat lebih penting daripada fikir politik waktu masa sekarang ni. Ini yang kita minta sangat. Jadi kita harap PRU 15 pun kita tangguhlah sehingga 2023. Tak perlu ada dalam waktu terdekat, tahun ni ke tahun depan, kita tak perlu. Jangan adakan PRU 15 ni. Ini kena fikir tentang nyawa rakyat ni. Siapa nak tunjuk kekuatan parti politik masing-masing, ambillah peluang. Masa 2 tahun ni kuatkan parti politik masing-masing, bertandinglah 2023. Tak perlu nak jatuhkan PM dan sebagainya. PM kita perlu bagi satu tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan apa tentang melibatkan COVID ni. Kita perlu utamakan nyawa rakyat, bukan fikir politik waktu masa sekarang ni. Ini yang kita minta sangat. Jadi saya harap peniaga-peniaga kecil pun dalam situasi tertekan, yalah dah tentu mereka cari makan, tiap-tiap hari cari makan kan. Jadi saya minta peniaga-peniaga di luar sana, kita memberi kerjasama dengan kerajaan supaya kita perlu bendung COVID ni. Biar total lockdown sebulan, kita biar susah sebulan tak apa. Janji virus ni dapat kita atasi. Jadi akan datang kita nak berniaga sepanjang tahun pun tak ada masalah. Tak perlu sekejap tutup buka, kita lagi bungkus, lagi kita susah sebab kita beli barang dan simpan dan sebagainya. Kalau kita dah tahu kerajaan melaksanakan total lockdown sebulan, kita dah tahu bajet. Peniaga-peniaga ni dah tahu bajet, oh sebulan ni kita tak boleh berniaga. Kita tahu apa nak buat. Jadi saya minta kerjasama pada semua pihak supaya berilah peluang kepada Perdana Menteri kita untuk menjalankan tugas ni. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Datuk mencadangkan total lockdown seperti PKP 1.0 ke? Ya, 1.0. Mensifarkan satu ketika dulu Datuk kan? Sebab keadaan sekarang ni lebih kritikal daripada yang awal dulu. Dah 6,000 lebih dah. Dulu kita capai sampai 200, 100 lebih. Ini lebih kritikal, dah 6,000 lebih. Jadi hari ini rakyat tak perlu khawatir sebab dalam bajet yang lepas dah kerajaan dah tentukan bantuan-bantuan macam monetarium untuk peminjam rumah, kereta perlu diadakan semula lah kalau berlaku total lockdown ni. Cadangan Datuk berapa lama Datuk agak-agaknya? Minimum sebulan. Sebulan lah 30. Paling kurang sebulan mesti kena total lockdown. Tak ada kita memang merana, kita akan susah. Jadi bagi peluang kepada kerajaan, bagi tanggungjawab kepada Perdana Menteri kita untuk melaksanakan total lockdown ni. Jangan ada pihak bantai macam-macam. Kenapa parlimen tak buka, itu tak buka, ini tak buka, kan?
Jangan bagi tekanan sangat kepada Perdana Menteri kita. Cadangan Datuk tadi tentang COVID rumah-rumah tu, apa kelebihan itu? Boleh cerita sikit antara kelebihan Tak, kita hari ni tak faham kenapa seolah-olah ada satu undang-undang sekat kerajaan ni, kita tak tahu. Seolah-olah kita yang minta sangat vaksin benda tu, kan? Macam kita kena daftar MySejahtera. Yalah, dari segi perundangan saya yang minta, bukan kerajaan nak bagi. Kena daftar, tunggu turn, baru kita dapat cucuk. Jadi kita kerajaan hari ni perlu yakinkan rakyat. Sekarang ni tak perlu tunggu orang daftar baru nak cucuk, kan? Jadi kita kena pergi rumah ke rumah. Rumah ke rumah, nak tak nak kena ambil vaksin lah. Ini yang patut kita laksanakan. Sebab bajet kita pun besar, kan? Sampai 600 bilion kerajaan dah belanjakan untuk termasuk isu melibatkan COVID dan sebagainya. Jadi bajet dah ada. Jadi kerahkan semua pegawai-pegawai ni pergi rumah ke rumah. Dalam tempoh sebulan ni, total lockdown ni, kita menjalankan kerja vaksin lah. Maksud Datuk, wajibkan vaksin? Wajibkan lah. Wajibkan vaksin. Pergi rumah ke rumah, kan? Ini lagi cepat, lebih berkesan. Ini yang kita nampak lah. Tak perlu tunggu orang daftar dan sebagainya. Bila vaksin tu nak sampai, bila nak kita nak ambil vaksin. Yang berkenaan dengan yang saya betul-betul Ya. sebagaimana yang Datuk jelaskan tadi, menghentam kerajaan ke, Ya. Datuk Seri Najib ke, Ya. atau Muhyiddin ke, Ya. tak tentang kerajaan. Itu juga dengan COVID tu. Ya. Tentang apa, suntikan ni kan. Ya. Ada setengah pihak mengeluarkan yang suntikan ni tidak bagus, benda Ya. ni tak bagus. Macam mana pandangan Datuk tu? Ya, sekarang ni kita itu sebab tu hari ni kita minta suntikan ni buat untuk keseluruhan. Jangan tunggu turn baru nak suntik ni. Kita tak tahu yang kena COVID ni sebelum ni pernah suntik ke tak pernah suntik, kita pun tak tahu. Orang buat cerita aja, buat andaian aja. Jadi kalau dalam tempoh sebulan 2 bulan ni, kalau seluruh rakyat Malaysia dah telah ambil vaksin ni, kita boleh cerita, kita akan dapat satu result yang betul-betul positif. Ya. Berkenaan dengan kat sini ada kata frontliner dah penat semua nak menjaga peningkatan COVID. Jadi apa pendapat Datuk mengenai frontliner lah? Ya, frontliner ni pun kita pun kesian. Sebab situasi kita sekarang ni makin lama makin kritikal. Pesakit pun makin lama makin bertambah. Jadi frontliner ni pun, dia pun manusia juga. Dia pun terima tekanan dari segi mental dan sebagainya. Mereka pun risau dari segi keselamatan mereka. Walaupun mereka ikut SOP dan sebagainya, mereka risau juga. Jadi itulah saya cadangkan, hari ini kita pun cadangkan supaya kerajaan melaksanakan vaksin rumah ke rumah. Ini yang kita minta. Wajiblah. Nak tak nak wajiblah. Ada soalan? Bagaimana pula dengan bantuan F40? Pasti bagi 40 F40 pun Ya. perlu bantuan juga. Ya. Bantuan macam mana tu? Untuk F40, Aha. F40. Adakah perlu kerja bantu untuk golongan F40 ni? Tak tentulah, kalau melibatkan pandemik COVID ni, kita tak kira golongan mana, kerajaan harus bantulah. Tak kira golongan mana, memang kena bantu. Untuk tentang yang kalau sekiranya cadangan Datuk tu sebulan, Ha. tentang usahawan, apa akan jadi pada usahawan nanti? Tak, usahawan, walaupun kita hari ini berniaga, contoh pasar malam, contoh melibatkan uptown, minat market, uptown dan sebagainya, dia perniagaan kita tak menentu. Tiba-tiba bandaraya kata kena tutup 2 minggu, lepas tu buka balik. Ganggu juga sistem perniagaan kita, ganggu ekosistem ekonomi kita, terganggu juga. Sebab tu ada masa peniaga kena sacrifice, kena
bantulah dalam isu ni. Jangan asyik kita fikir nak untung je. Itu dah tamak dah. Okey. Ada soalan Dato' nak cakap sini. Bagi peluang Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak media. Persoalan pertama sekali adalah apa nak jadi dengan Malaysia ku kini. Pertama sekali, itulah yang dimain dalam minda rakyat sekarang. Kita tengok PKP 2.0 dan sekarang PKP 3.0. Perkara tersebut tidak membantu untuk menurunkan kes pandemik COVID ni. Kita tengok makin hari makin bertambah. Kita tengok polis pasukan keselamatan kita, polis dan tentera ni dah orang kata dah jaga jalan. Selama mana dewan nak jaga jalan di sana? Selama mana hospital ni nak menerima pesakit lagi? Kalau kita tengok semalam kurang lebih 6,806 orang yang kena COVID. Makin hari makin meningkat. Jadi perkara tersebut kena ambil serius semua pihak, rakyat, pemimpin. Jangan pandai melompat saja nak ambil post mana-mana, tapi kerja macam mana? Benda harus diambil tindakan baiklah. Kerajaan kena bertindak bijak. Ya, kita faham. Setiap kerajaan buat arahan daripada kerajaan, ada yang pihak-pihak tak puas hati. Itu keadaan biasa sebenarnya. So kita harap kerajaan lebih memikirkan untuk bagaimana untuk supaya pandemik ni dapat disekat. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, sebelum ni lah beberapa bulan yang dulu dibuat proklamasi darurat. So kita tak nampak apa faedah kepada rakyat. Tak ada apa pun. Hanya perkataan tu diguna pakai saja. Disahkan darurat, tapi tidak memberi apa-apa kesan. Sedangkan yang saya tengok menanya isahkan darurat ni untuk menyekat COVID ni, tapi kita nampak tak ke mana. Sebab makin hari makin meningkat. Dulu saya tentera, kalau kita duduk bujang orang hutan dulu, kita terlalu takut juga lah. Ancaman komunis tau. Takut. Tapi masa tu komunis ini mengancam pihak keselamatan saja, polis ataupun tentera. Tetapi ancaman COVID sekarang ni mengancam rakyat. Kita tengok sekarang ni tak ada penurunan kan? Daripada sebulan dulu 6,000 lebih juga. Semalam lagi bertambah. Kadar kematian sekarang ni dah 59 orang satu hari. Dulu kalau kita tengok dulu, satu hari seorang dua saja. Tengok macam ni. So kerajaan kenalah bertindak sesuatu. Dan beberapa hari ni maknanya daripada NGO lain, daripada veteran tentera call saya supaya menyampaikan hasrat-hasrat mereka. Mereka dah prepare beli barang untuk stok berapa bulan. Katakan dia sanggup menerima total lockdown ataupun full lockdown dipanggil, supaya gejala ni pandemik ni dapat disekat. Macam dulu kita cukup berjaya dulu 1.0 kita tengok dulu. Cukup berjaya. Tapi keadaan kita selepas tu lalai. Pergi kempen sana sini nak adakan PRK dan sebagainya. Macam kata Datuk tadi, tak perlu nak fikir daripada sudut PRU. Keadaan kita tak stabil. Rakyat dalam kerisauan. Nyawa kita tak tentu arah sekarang ni rakyat. Kita tak nak benar-benar macam tu. Jangan kata daripada penghilang-penghilang kita memantau supaya lockdown ni tak boleh dibuat. Penghilang-penghilang ada buat mantan saya tahu. Tapi jangan dengar cakap diorang. Sekarang ni masa bukan nak buat keuntungan. Bukan satu politik untuk keuntungan. Keselamatan rakyat, nyawa rakyat perlu dijaga.
kita nampak sekarang ni. Jadi kerajaan bukan tak nak bantu dalam sebulan dua. Kalau kita katakan buat lockdown sebulan dua, kerajaan ada aktiviti. Macam bank-bank sekarang ni, saya tahu 5 bank membuat keuntungan lebih pada 40 bilion. Takkan tak boleh nak buat moratorium membantu masalah peminjam. Kita harap macam itulah supaya semua orang, kita pun rakyat pun dah reda. Kalau kerajaan nak arahkan lockdown, kita akan akal. Dulu pun macam tu 1%, rakyat saja patuh. Hanya persen yang kecil saja yang orang kata yang begin ni, persen yang kecil. Semua overall boleh katakan rakyat masih lagi display mengikut arahan kerajaan. Yang penting kerajaan mesti mengeluarkan arahan dan tindakan yang tegas. Jangan lembek, harus bertegas. Ini melibatkan keselamatan kita. Tengok di India sana apa dah berlaku. Sampai nak bakar mayat pun dah tak ada kayu lah. Itu orang lah. Jadi kita pun tak mahu sampai kat Malaysia ni hospital kita kata dah tak cukup, Pak kita dah tak cukup guna pakai. Dikatakan oksigen masih banyak, tapi Pak tak cukup. Kalau makin hari makin bertambah, kan? Kalau kita tengok sekarang ni macam mana, boleh dikatakan 80 hingga 90% hospital kita ni dah diguna pakai. Cuma sikit lagi. Takkan esok kerajaan nak pasang kemah, nak buka kemah apa semua, buat dekat tengah padang. Mungkin berlaku. Kalau tak dikawal daripada sekarang, mungkin satu hari boleh menjaga sampai ke 10,000 yang kena COVID ni. Itu carilah pendekatan yang baik. Rakyat akan menerima. Walaupun ada runtutan kebebasan kita terhad, kena kurung dekat rumah, tapi kita reda benda-benda macam ni. Terpaksa. Itu perkara yang boleh orang kata menyelamatkan keadaan. Kita tengok hospital. Semalam saya baca satu etika daripada Profesor Madya, Dr. Mazila mengatakan perolehan kita, pegawai perubatan kita dah terlalu penat sekarang. Bagilah dia orang tu supaya stand down sikit. Dengan cara macam mana? Total lockdown. Itu yang perlu dibuat. Dan kalau katakan total lockdown dibuat, saya rasa kes ni akan turun dengan mendadak. InsyaAllah kadar kematian pun akan dikurangkan. Kalau benar ni tak dilaksanakan, dia akan bertambah hari ke hari. Mungkin bertambah. Macam saya kata tadi, mungkin berpuluh ribu, mungkin berbelas ribu satu hari yang akan kena. So akan berlaku. Jadi sistem kita akan rosak. Sistem perubatan kita, sistem kita akan down. So kita minta lah supaya kerajaan jangan memikirkan benda-benda lain lagi. Teruskan dengan permintaan kita sekarang ni, total lockdown. Selain daripada itu, macam mana Brunei buat, saya nak tambah sikit lagi. Kita orang Islam buka masjid dan surau tu supaya kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya segala Allah bagi ini musibah pada kita ini hari, so kita dapat sembahyang hajat dan sebagainya, supaya kes COVID ni boleh diredakan. Okey, itu saja. Kita nak cakap, nak sampaikan sesuatu kepada rakyat itu, mana bila ada posting daripada pihak kerajaan, terus semua membantai. Mungkin ada sesuatu yang dicakap kepada rakyat ni. Okay, hari ini kami minta lah kepada masyarakat di luar sana, khususnya niaga, tak kira niaga dari segi kategori mana. Hari ini kita perlu bantu kerajaan. Bantu kerajaan maksudnya bantu diri kita. Bagi kepada kerajaan, bagi kepada Perdana Menteri kita peluang untuk menjalankan tugas untuk membendung pandemik COVID ni, melibatkan COVID ni. Jadi apa-apa yang kerajaan nak laksana lepas ni, janganlah ada pihak bagi pandangan negatif, bantai kerajaan, bantai Perdana Menteri kita.
setiap negara kita ada ketua kita. Biar bagi peluang kepada ketua kita untuk menjalankan tugas. Jadi bila kita ganggu dan memberi tekanan dari peringkat bawah, khususnya saya bagi peringatan kepada pemimpin parti politik ini, jangan kita fikirlah untuk kepentingan kuasa saja. Kita kena fikir nyawa rakyat. Hari ini melibatkan isu virus COVID ni memang bahaya. Jadi hari ni besok lusa siapa jadi Perdana Menteri pun kita akan melalui proses yang sama. Jadi biar Perdana Menteri ini kita memberi peluang kepada Perdana Menteri untuk menjalankan tugas sehingga 2023. Kita tangguh pilihan raya untuk kepentingan semua bersama. Ini yang kita minta sangat. Pendapat Datuk, apa punca utama Datuk cakap tadi ya, punca utama kerajaan tak melakukan untuk lockdown sekarang adalah disebabkan apa? Mengambil orang kata pendapat daripada berbagai pihak. Macam itu, adakah itu punca utama kerajaan tak melakukan lockdown sekarang? Itu salah satu punca. Yang punca utama adalah tekanan politik. Nak rampas kuasa. Bila kita ada terima berbagai tekanan, macam mana kita sebagai Perdana Menteri kita nak menjalankan tugas untuk membantu rakyat? Bila ada gangguan politik, tekanan nak merampas kuasa lah itu dan sebagainya, macam mana kita nak menjalankan tugas? Jadi kita hari ini minta pasal politik, jangan cerita pasal bab politik lah. Kita fikir macam mana nak selamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara. Ini yang kita minta. Okay. Terima kasih.